Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah SAW kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum untuk membincangkan masalah penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak yang menjadi isu dan buah mulut masyarakat pada hari yang mulia ini. Forum ini akan dijalankan bersama saya, Pengerusi Nur Asyarah Hana binti Ilyas, yang menjadi tulang belakang dalam melaksanakan forum kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum masyarakat kini, terutama ibu bapa, terdapat segelintir yang menghadapi masalah anak disleksia yang menjadi kebimbangan ibu bapa pada masa kini. Mereka amat memerlukan pemantauan yang penuh dengan pendidikan untuk anak-anak mereka justeru. Masalah ini dapat dibendong dan diselesaikan dalam skop yang lebih besar lagi. Ia sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu Persatuan Disleksia Malaysia. Antara peranan apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini? Persoalan ini adalah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu penyampaian ilmu untuk membina guru-guru profesional, khususnya soalan mengatasi kelemahan murid disleksia pada era abad ini. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, terlebih dahulu, mari kita berkenalan bersama 3 orang ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau, kerana warga Dewan sememangnya ia tidak asing lagi dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel saya. Di sebelah saya adalah ahli panel pertama, iaitu Saudari Puteri Emilia binti Abdul Halim yang jelita menawan. Ia merupakan pakar perubatan dari Perlis Kangah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat Cik Pengerusi. Cik Pengerusi bagaimana? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung, Saudari Dr. Nur Izzati binti Muhammad Nur adalah pakar motivasi dari PDM Titi Wangsa, Bukit Jalil. Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, panel ketiga nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata, iaitu Saudari Nur Aina Sofia binti Nur Sarudin. Ia merupakan cikgu dari Persatuan Disleksia Malaysia, Ampang. Selamat datang juga buat saudari. Soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya penyakit disleksia dan kesan yang menyebabkan masalah pembelajaran kepada murid? Terima kasih Pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormat, barisan tetamu terhormat, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk jawapan daripada soalan Pengerusi, disleksia adalah gangguan kemampuan membaca dan menulis. Disleksia seringkali dianggap sebagai gangguan pada kemampuan membaca. Kondisi ini juga meliputi ketidakmampuan dalam menulis dengan baik. Kesannya kepada kanak-kanak disleksia adalah sukar untuk dapat membaca dan menulis dengan baik, dan kanak-kanak perlu mengambil terapi dan kelas bimbingan untuk mempelajari semula cara membaca dan menulis dengan betul dengan masa yang lama. Disleksia juga telah dianggap sebagai sebuah gangguan pada kemampuan belajar, bukan hanya dalam membaca. Itu. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa disleksia ini merupakan salah satu masalah ketidakfahaman huruf-huruf dalam keadaan terbalik, apabila dilihat oleh kanak-kanak dan amat sukar untuk murid menguasai dengan baik. Ia boleh diibaratkan dengan umpama jika diberi tunjuk ajar dengan baik, boleh mendatangkan kesan yang baik pada diri. Jika tidak dibentuk pada awal pembesaran, ia akan menjadi masalah kepada murid. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah pendekatan yang digunakan bagi membantu perkembangan murid? Antara visi dan misi yang boleh pakai oleh seseorang pakar motivasi dalam memberi semangat pembelajaran kepada insan dan guru yang melibatkan diri dalam pembelajaran ini.
Persoalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya pendekatan yang kita gunakan untuk membantu perkembangan kanak-kanak ini ialah menggunakan multiseri motor, menjalankan aktiviti atau kaedah pembelajaran yang berkait dengan sensori motor, iaitu seperti menggunakan tanah liat untuk belajar membentuk dan mengenal huruf atau nombor. Selain itu, menggunakan kaedah membaca buku dari pelbagai jenis mengikut kesesuaian umur, dan boleh juga melakukan aktiviti padan nombor dan perkataan. Di situ kanak-kanak boleh mengenal dan membaca dari masa yang sama. Untuk memberi kata-kata semangat kepada para guru yang melibatkan diri dalam pendidikan kanak-kanak, masalah disleksia ini adalah jangan berputus asa, haruslah menjadi seorang yang kuat dan tabah dalam menghadapi pelbagai cabaran yang berada di depan mata. Tempuhilah dengan segala ilmu yang kita ada demi kebaikan anak bangsa istimewa ini. Ingatlah bahawa diri kita seorang guru ini untuk membimbing dan membantu kanak-kanak untuk berjaya, dan ingatlah bahawa kita adalah insan yang terpilih dan kita adalah insan yang berharga. Tanpa kita, kanak-kanak normal atau tidak normal tidak akan berjaya pada suatu hari nanti. Ingatlah, setiap perkara yang kita ajar, yang kita tunjuk, pasti mereka akan ingat selamanya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua atas penerangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak pendekatan pembelajaran yang sesuai dan guru perlu bijak mengatur pembelajaran yang menarik mengikut tahap umur dan pembesaran murid-murid. Jika kedua ahli panel kita sudah menerangkan serba sedikit tentang pentingnya mengambil berat berkaitan Badan Persatuan Disleksia Malaysia, sebenarnya perlu diberi kerjasama oleh pelbagai pihak, seperti contoh khidmat sokongan, badan-badan NGO, pihak guru maupun pihak ibu bapa dan pakar perubatan. Kita teruskan lagi dengan ahli panel kita. Ahli panel kita yang ketiga, mengikut kefahaman saya, kita perlu menyediakan pengajaran dan pembelajaran di peringkat Sekolah Persatuan Disleksia di Malaysia. Sebagai seorang guru yang berpotensi tinggi, guru menggunakan kaedah apakah dan pembelajaran apakah yang disepadukan kepada murid yang mengalami masalah kurang kognitif ataupun kurang upaya kognitif ini. Terima kasih kepada Encik Pengerusi kerana memberi soalan kepada saya. Saya menggunakan pelbagai kaedah kerana kanak-kanak yang mengalami disleksia ini bukan hanya satu umur sahaja, tetapi mereka juga bercampur-campur umur. Dengan itu, saya menggunakan kaedah lain-lain pada tahap umur yang berbeza. Jika untuk kanak-kanak bawah 6 tahun, kita sudah mengajar kaedah mengenal nombor dan huruf terlebih dahulu, kerana ia akan mengambil masa yang lama untuk mereka mampu mengenalnya. Untuk kanak-kanak 6 tahun, kita segerakan dengan kaedah yang lebih sukar sedikit, dengan membaca dan menulis pada masa yang sama. Kita tahu mereka mengambil masa yang lama, tapi kita harus terapkan mereka dengan segera. Dan seperti tahu, tidak lupa juga menggunakan kaedah teknologi dalam mendidik kanak-kanak disleksia ini. Sangat memukau jawapan yang dilontarkan oleh guru dari Persatuan Disleksia Malaysia ini. Sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai pendidik perlu menyamaikan tanggungjawab dalam membantu perkembangan pembelajaran kanak-kanak yang mengidap penyakit ini. Mengikut pengetahuan yang sedia ada oleh masyarakat setempat, mereka kurang faham dan sering bertanya-tanya bagaimana terjadinya penyakit disleksia ini. Tidak membawa masa lagi, saya kembali bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, bolehkah Puan memberi sedikit sebanyak penjelasan tentang bagaimanakah terjadinya penyakit disleksia ini kepada kanak-kanak apabila abad ini? Terima kasih Cik Pengerusi yang menawan. Pada pendapat saya, bagaimana terjadinya penyakit disleksia kepada kanak-kanak
pada abad ini kerana dari gen salah satu daripada ibu bapa yang akan mewarisi kanak-kanak. Penyakit disleksia ini semestinya ada tidak kira di abad keberapa pun. Cuma sekarang ini kita hanya berharap kepada si pemula untuk membantu mengatasi kanak-kanak disleksia ini, iaitu ibu bapa. Sesetengah ibu bapa yang sudah mengetahui bahawa anaknya mengalami masalah disleksia, mereka akan cuba untuk mengatasinya. Namun kepada ibu bapa yang tidak tahu akan anaknya mengalami disleksia ini, akan terjadi ibu bapa tidak memainkan peranan seperti mengajar membaca dan menulis dengan betul sejak dari kecil, iaitu ketika umurnya boleh mula untuk membaca dan menulis. Ibu bapa juga tidak mengambil serius jika anaknya masih lagi tidak boleh membaca dan juga mempunyai kesalahan dalam menulis. Hal ini ibu bapa merasakan perkara ini hanya perkara yang biasa kerana anak-anak mereka masih kecil dan masih boleh belajar dengan lebih baik. Selain itu, ibu bapa yang sibuk hanya memberi telefon pintar untuk anaknya belajar, menulis dan membaca melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran. Namun, ibu bapa tidak memantau keadaan anaknya ketika belajar. Sesetengah ibu bapa juga hanya berharap kepada guru di sekolah untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis. Namun jika guru itu mengatakan bahawa anaknya mengalami masalah penyakit disleksia, ibu bapa juga ada yang masih tidak percaya dan tidak mengambil serius. Oleh itu, kanak-kanak pada abad ini juga masih ramai yang mengalami masalah penyakit disleksia ini kerana tiada yang mahu untuk membantu mengatasi masalah penyakit tersebut sejak mereka kecil lagi, kecuali yang saya katakan tadi, hanya ibu bapa yang mengetahui anaknya mengalami masalah disleksia ini sahaja dan juga orang-orang yang terpenting. Terima kasih yang tidak terhingga kepada saudari Dr. Nur Izzati binti Muhammad Nur itu tadi. Betul apa yang diperkatakan oleh beliau. Sesetengah ibu bapa menjadikan bimbangan jika anak mereka mengidap penyakit sebegini tanpa kita sedar, ia akan mendatangkan kesan buruk pada perkembangan pembelajaran kanak-kanak itu. Adakah penyakit sebegini ada jalan penyelesaiannya? Mari kita bertanya kepada guru pembimbing dari Persatuan Disleksia Malaysia. Bagaimanakah Puan membantu mengurangkan masalah pembelajaran kanak-kanak seperti ini? Terima kasih kepada Encik Pengerusi Majlis. Menjadi seorang guru untuk kanak-kanak istimewa ini, kita hendaklah menanam sifat sabar dan juga perlu mempunyai kekuatan fizikal dan mental dalam mendidik mereka. Tetapi berbeza pada kanak-kanak disleksia ini kerana kanak-kanak disleksia ini mereka seperti kanak-kanak normal, cuma tidak boleh untuk membaca dan menulis sahaja. Berbalik kepada soalan jawapan daripada soalan pengerusi, pada pendapat saya, kita bukannya hendak mengurangkan masalah pembelajaran, tetapi kita mahu mereka mampu untuk mengatasinya sahaja. Dan yang kita tahu, kanak-kanak disleksia selalunya mempunyai bakat-bakat yang hebat yang mampu membawa kejayaan kepada mereka pada suatu hari nanti. Di dalam kelas harian, kami selalu mengajar adalah aktiviti-aktiviti seperti pendidikan seni visual, tarian, muzik dan robotik. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ini tidak mahir dalam pendidikan akademik. Oleh itu, kami memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang boleh menonjolkan bakat mereka. Tetapi kami juga mengajar dari segi akademik, namun tidak sebanyak dari aktiviti-aktiviti di kelas harian itu.
Untuk akademik, kebanyakan kami mengajar melalui komputer dengan membuka beberapa laman sesawang yang boleh membantu mereka untuk belajar. Kami akan mengurangkan dari menggunakan kaedah-kaedah lama yang sering digunakan tersebut ini kerana kita sudah berada di zaman teknologi. Haruslah kembangkan mereka melalui akademik dengan menggunakan teknologi. Sekian, terima kasih daripada saya. Pendapat yang telah Puan kongsikan memberi makna yang mendalam. Ya, betul sama sekali. Kita sebagai guru harus menggunakan kaedah pembelajaran yang sesuai mengikut tahap masalah kanak-kanak. Jika dipandang remeh, kanak-kanak ini kurang dari segi kefahaman dalam apa jua subjek yang mereka pelajari. Malah, kanak-kanak ini sering gagal dalam mata pelajaran. Justeru, kita tujukan soalan kepada saudari Dr. Nur Izzati binti Muhammad Nur. Apakah sudut rawatan atau terapi yang boleh dijalankan bagi membaik pulih masalah disleksia ini kepada kanak-kanak? Terima kasih pihak pengurusi majlis. Pendapat saya, rawatan terapi yang untuk kanak-kanak disleksia ini adalah terapi multisensori. Ini kerana terapi ini melibatkan dengan sensori motor halus dan motor kasar. Terapi ini juga sesuai untuk penyakit lain juga. Seperti kita tahu, kanak-kanak disleksia ini semestinya tidak mahir membaca dan juga menulis. Oleh itu, terapi ini digunakan untuk membantu kanak-kanak disleksia mengatasinya. Dengan memperbanyakkan aktiviti yang terlibat dengan sensori motor halus, ini akan cepat membantu kanak-kanak lebih baik. Terima kasih Dr. Nur Izzati binti Muhammad Nur kerana memberi kerjasama dalam menyampaikan maklumat penting. Maklumat ini boleh diambil iktibar juga kepada ibu bapa untuk membantu anak-anak dalam mengatasi masalah disleksia. Baiklah, kita akan pergi ke soalan terakhir yang akan saya tujukan kepada panel pakar perubatan kita. Saya tahu soalan ini mungkin sangat penting untuk kita semua tahu. Tetapi saya pasti guru-guru yang mendidik kanak-kanak disleksia ini tahu akan jawapannya. Dan soalan itu ialah, apakah gejala simptom yang menunjukkan kanak-kanak ini disleksia? Terima kasih kepada pengerusi sekali lagi. Baiklah, soalan yang cukup menarik dan soalan yang tertanya-tanya di dalam fikiran minda saya. Kerana soalan-soalan pengerusi kebanyakannya berbalik kepada jawapan yang hampir sama. Ialah kerana setiap orang kan lain-lain jawapannya. Baiklah, kita teruskan. Gejala simptom yang menunjukkan kanak-kanak ini disleksia sangatlah terang-terangan, iaitu pertama, kesukaran belajar membaca. Kanak-kanak disleksia ini, jika cara dia membaca sangat sukar kerana seperti yang kita tahu, dia melihat huruf-huruf terbalik. Jadi ini akan menyebabkan dia sukar dan juga tidak boleh membaca. Kanak-kanak normal sekurangnya tidak boleh membaca hanya seketika dan kemudian mereka boleh membaca iaitu dengan menguasainya. Seterusnya mula bercakap lambat. Kanak-kanak disleksia mempunyai keupayaan untuk bercakap, akan tetapi ia mengambil masa yang lama. Selain itu, perkembangan motor yang lambat. Kanak-kanak normal selalunya paling cepat dalam perkembangan motor dari segi motor halus atau kasar. Namun kanak-kanak disleksia mengambil masa yang lama dalam motor halus. Justeru koordinasi pergerakan yang lemah bermaksud kanak-kanak disleksia ini koordinasi dalaman anggota badan mereka lambat serasi dengan yang lain. Dan yang terakhir, mudah sakit. Kanak-kanak disleksia kebanyakannya mempunyai masalah kecenderungan bukan sahaja terhadap pembelajaran tetapi kecenderungan dari ahli keluarga. Ini kerana ibu bapa yang tidak memahaminya, malah tidak mengambil serius, akan sentiasa memaksa mereka untuk belajar. Iaitu ini sahajalah simptom-simptom yang dapat saya kongsikan mengikut apa yang sering berlaku kepada kanak-kanak disleksia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Pakar Perubatan atas perkongsian simptom-simptom yang telah dikongsikan itu tadi. Ya, masalah penyakit disleksia ini jika dilihat memang secara terang-terangan. Tapi apakah daya ia mampu melihat simptom ini hanyalah daripada guru dan seterusnya barulah ibu bapa? Saya hendak memberi sedikit kesimpulan berdasarkan temu bual kita pada hari ini. Kesimpulannya,
Kanak-kanak disleksia ini mempunyai rupa paras seperti kanak-kanak normal. Namun demikian, kekurangan dari segi masalah khas kanak-kanak disleksia boleh diatasi melalui sesi pembelajaran yang betul dan aktiviti-aktiviti yang mampu membimbing mereka sehingga berjaya. Malah, ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting jika sudah mengetahui anak-anak yang mengalami masalah disleksia ini. Berikan tumpuan dan sama-sama membantu untuk mengatasinya. Ibu bapa juga boleh melakukan terapi multisensori di rumah agar kanak-kanak itu tidak merasakan bahawa ia perlu dilakukan di kelas bimbingan sahaja. Guru-guru juga melebihkan aktiviti yang menarik untuk membantu kanak-kanak disleksia ini untuk atasi menjadi seperti kanak-kanak normal. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kita kerana menghadiri jemputan pada hari ini. Dengan segala jawapan yang penuh terperinci serta penuh makna kepada kita, saya ingin mengucapkan beberapa pantun untuk mengakhiri penutupan sesi temu bual ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara. Jari disusun, maaf dipinta, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, nyelain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.